Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton sebuah program yang baru. Program yang akan memperkenalkan pendekatan pemikiran intelektual dan pendekatan pemikiran intelektual negara. Dalam konteks itu, ini adalah pembincangan dialog pemikir-pemikir negara. Dan saya bertuah, malam ini saya ada dua pemikir negara bersama dengan saya. Yang di sebelah kiri saya adalah Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri, tak asing lagi di Astro Awani. Tapi kali ini datang buat pertama kali untuk program yang pertama kali kita siarkan ini sebagai naib pengurusi Majlis Profesor Negara. Saya juga bertuah ditemani Profesor Dr. Kamarudin Said. Terima kasih banyak Prof kerana datang, Timbalan Siswa Agong Majlis Profesor Negara. Tadi ada banyak perkara kerana dua-dua pakar pemikir negara ni memang ilmu antropologi dan sebagainya, dan dalam tahun ke-57 saya nak berundur balik sedikit ke belakang dan melihat kepada erti kemerdekaan, pandangan daripada pemikir-pemikir negara tentang perkara ini. Kerana kita mendapat kemerdekaan tahun 57, kita kini 57 tahun merdeka. Mungkin saya nak sebenarnya pergi kepada Profesor Kamarudin dulu, tapi Prof Ulung ni selalu dia lihat saya tu, saya tahu it's a pregnant silence, so saya nak bagi Prof Ulung dahulu tentang perkara ini, kerana mungkin ada yang bertanya kenapa nak erti merdeka tu, fahamlah merdeka lah keluar pada penjajahan, tapi mungkin jika kita tidak kembali ke masa lalu sebelum merdeka pun, kita tidak boleh mengisi kemerdekaan itu seperti yang kita mahukan. Terima kasih Saudara Kamarul, dan terima kasih pada Astro Awani mengadakan program khas ini yang Majlis Profesor Negara merasakan sangat perlu untuk berdialog dengan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Persoalan kemerdekaan ini saya rasa dari pengalaman saya 57 tahun setelah merdeka, ianya akan ditanya, disoal dan ditafsir. Jadi apa yang saya ingin lakukan hari ini ialah untuk sama-sama mentafsir kembali kemerdekaan setelah 57 tahun. Ketika hari kemerdekaan itu sendiri pada 31 Ogos, sebenarnya ia adalah musim darurat. Jadi pukul 6 pagi sebelum saya ke sekolah untuk meraihkan kemerdekaan itu, kita ada curfew sampai pukul 6 pagi. Kita keluar bertempik, merdeka, merdeka, merdeka. Pukul 6 petang curfew balik. Apa maknanya? Pada saya signifikannya begini. Kita merdeka tapi tak bebas. Kita merdeka iaitu bebas dari segi penjajahan. Tapi dari segi kebebasan hak asasi ketika itu masih lagi terikat kepada darurat, iaitu di mana kita berkurung daripada 6 petang sampai 6 pagi. Implikasi jangka panjangnya ialah kita dapat lihat kemerdekaan kita itu bersyarat. Kemerdekaan bersyarat dalam arti kata sehingga tahun 70 dari segi keselamatan keselamatan Malaysia masih ditanggung dan dilihat oleh oleh tentera Commonwealth. Kita masih lagi ada kapal terbang Australia di Butterworth ketika itu. Jadi ini adalah realiti yang kita harus lihat. Suasana kemerdekaan itu sendiri, konteksnya bagaimana. Sambil bersorak, apa dia suara yang kita terpaksa sunyikan atau senyapkan. Ini kontradiksi yang dalam kemerdekaan kita, kerana sifat Malaysia itu begitu. Jadi saya tidak mempersoalkan ini baik atau tidak. Soalnya ini satu realiti sejarah yang menjadi DNA kemerdekaan Malaysia itu. Itu yang penting sekali. Dan itu sebabnya saya rasa sampai sekarang bila kita bincang soal human right, soal ISA, ini adalah soal kemerdekaan. Karena ini semua diwarisi bersama dengan kemerdekaan. Jadi apakah dengan tidak adanya ISA bahawa kemerdekaan itu sudah berubah? Ini dia soalan yang saya rasa anak-anak muda mempersoalkan dan bertanya, dan termasuk orang-orang warga emas yang mempersoalkan mengapa dihapuskan ISA. Jadi ini perdebatan yang kita tahu dalam 2 minggu lalu di antara seorang pemimpin dengan pemimpin mengenai mengapa tak ikut ni, mengapa ikut ni, ialah mengenai kemerdekaan. Sebenarnya itu pandang saya. Prof Kamarudin, dalam konteks itu, kerana
saya suka disebut tentera Australia. Itu gambaran pertama saya tentang tentera udara RAAF di Batu situ. Tapi Prof, kalau dia mungkin imbau kembali juga ketika itu 57 itu pandangan Prof, dan juga mengaitkannya dengan erti sekarang ni 57 tahun merdeka. Ingatan saya lah waktu pengisytiharan kemerdekaan 1957, saya berumur 4 tahun. Dan saya masih ingat di kampung ada seorang tua yang selalu melintas jalan di hadapan rumah saya. Dan saya dan kawan-kawan tak tahu apa sebabnya selalu bersorak merdeka kepada dia. Dia sedang naik basikal. Dan dia akan turun dari basikal dia, berdiri dan mengangkat tangan menyebut tetap Melaya merdeka. Jadi saya sebenarnya pada masa itu tak mengerti apa makna kemerdekaan kepada orang tua itu. Dan kepada saya sendiri waktu itu 4 tahun, mana saya tahu tentang kemerdekaan. Tetapi kemudian, lama kemudian baru saya faham bahawa orang tua itu mungkin faham negara ini ataupun masyarakat kita menunggu selama 446 tahun untuk mendapat kebebasan itu. Ya, selepas menunggu selama 446 tahun, kita dikuasai oleh kuasa-kuasa asing, kuasa penjajah, tiba-tiba sampai masanya merdeka. Jadi sekarang pada saya, kita menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-57. Kalau dibandingkan 57 dengan 446 tahun, maknanya kita baru sikit saja. Ya. Kita terlalu lama dikuasai oleh kuasa asing, dan sekarang kita baru bebas mendapat kita punya DNA tadi. 57 tahun. Tetapi pada saya merasa bersyukur kerana dalam masa 57 tahun itu, generasi saya telah menyaksikan satu perubahan yang sangat positif. Jadi perasaan saya sekarang menyambut ulang tahun kemerdekaan sekarang dengan perasaan yang sangat positif. Dalam konteks itu, erti merdeka itu kalau kita lapiskan ikut generasi pun, saya agak ada variasinya. Tapi itu kemajmukan yang kalau saya sentiasa bercakap dengan Prof Ulung, itu kekuatan Malaysia. Tapi itu juga boleh menjadi kestabilan dalam ketegangan misalnya. Prof, bagaimana kita nak melihat lapisan itu? Kerana itu hanya baru satu garapan. Perbezaan umur dan generasi, tapi itu pun akan memberi petak-petak pemahaman erti yang berbeza. Kalau saya nak lihat keadaan Malaysia dengan lebih jelas, saya terpaksa membuat perbandingan dengan negara lain. Kalau di Indonesia, dan ini sebenarnya Perdana Menteri sendiri memberikan pandangan ini. Kalau di Indonesia dan juga di Thailand, konsep yang diamalkan semasa kemerdekaan ialah asimilasi. Ya. Nama orang ditukar. Begitulah kita kenal Rudy Hartono, Johan All England 8 kali. Begitu juga di Thailand. Tetapi di Malaysia tidak mengamalkan asimilasi, mengamalkan integrasi. Integrasi itu memberi implikasi unity in diversity, iaitu perpaduan dalam kepelbagaian. Jadi kita cari jalan untuk membolehkan kaum-kaum yang berbeza ini, walaupun duduk sebelah menyebelah dulunya dalam masyarakat majmuk, cuba dicari jalan ke arah mengintegrasikan mereka. Itu sebabnya perpaduan nasional di Malaysia itu satu konsep yang paling penting sekali, konsep keramat, kerana kita merdeka dalam bentuk integrasi, bukan asimilasi. Kalau begitu bentuk kemerdekaan kita, iaitu memperakukan kepelbagaian. Cuma cabaran kepada Malaysia daripada waktu itu sehingga sekarang, kepelbagaian ini ada 3 wajah. Kepelbagaian wajah positif, kepelbagaian wajah negatif, dan kepelbagaian sebagai satu harapan, wajah harapan. Yang positif itu ialah kepelbagaian ini boleh diniagakan seperti komoditi. Malaysia truly Asia. Ini hebatnya Malaysia itu, satu komoditi, kepelbagaian. Lain tarian, lain makanan, lain pakaian. Jadi kita beria
ratus juta kita belanja Ya. untuk berkempen di seluruh dunia untuk to celebrate our diversity. Tetapi dalam nafas yang sama, kita juga ada menaruh kerisauan tentang kepelbagaian ini. Apa jadi kalau berkelahi? Apa jadi bila perkataan Allah menjadi masalah? Apa jadi sekolah bahasa Mandarin dengan sekolah bahasa Inggeris, sekolah antarabangsa makin banyak? Apa jadi? Jadi ini yang kita lihat juga. Jadi dalam surat khabar kita lihat kepelbagaian dalam satu muka surat mengenai kehebatan Malaysia dengan kejayaannya dan juga kenduri besar-besaran oleh Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kebudayaan dan juga Tourism ataupun pelancongan. Tapi dalam satu yang sama, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional sedang risau bagaimana nak buat indeks stres di Malaysia ni. Bila agaknya pergaduhan boleh berlaku lagi. Jadi ini dua gambaran konsep integrasi itu. Tapi yang ketiga itu timbullah harapan bangsa Malaysia, satu Malaysia. Ini adalah harapan terhadap diversity ataupun kepelbagaian. Jadi ketiga-tiga ini adalah sebahagian setiap orang Malaysia. Okey. Ini yang menarik pada saya. Saya nak sambung itu nanti. Saya perlu ke waktu rehat pertama, tetapi apabila kembali, kalau saya ambil lapisan itu antara positif, negatif dan juga harapan itu, tapi akhirnya kita tahu perubahan yang berlaku pada industri perindustrian tidak sepesat yang berlaku dalam meledakkan teknologi maklumat. Jadi mungkin 57 tahun diukur pada skala kurun ke-19 dan 20 itu lama dan sedikit nisbahnya, tetapi dalam perubahan yang berlaku sejak kurun baru ke-21 ini, itu mungkin sudah beratus tahun dalam konteks perubahan. Jadi dalam konteks itu nak pergi kepada Profesor Kamaluddin Zahid. Macam mana kita nak harapkan kalau letusannya perubahan itu begitu besar dalam konteks diukur teknologinya itu dan aspek pada masyarakat, tentunya perbezaan penghayatan kepada merdeka tidak seperti tahun 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an. Generasi yang lahir dan kita kerap dengan generasi Y sekarang, mereka tidak mahu lagi melihat bagasi kesepaduan itu. Itu should be taken for granted, kata mereka. Mereka mahu melihat apa yang Amerika ada, apa yang Rusia ada, apa negara lain ada, dan mereka mahukan perkara yang sama. Jadi bagaimana kita nak kawinkan keperluan yang berbeza dalam konteks pemikiran itu? Saya rasa itu perdebatan intelektual yang perlu berlaku dahulu. Saya bagi soalan itu panjang, kita rehat, lepas kita kembali, kita bincangkan itu. Tiada lagi batasan dengan plan Maxis One. Satu plan internet tanpa caj panggilan dan tanpa kejutan bil. 1-0. Setiap Isnin hingga Jumaat, selamat datang ke Nadi Arena, Nadi Sukan Malaysia. Nadi Arena kini juga bersiaran di Astro Awani. Kami memaparkan aksi sukan tempatan dan antarabangsa. Perebutan slot ke suku akhir sudah menemui dua calon mutlak. Kelantan gagal untuk menewaskan pasukan JDT musim ini. Setiap Isnin hingga Jumaat, Nadi Arena bersiaran di Astro Awani, berita segenap dimensi. Most of the intelligence community doesn't believe he exists. You'll never find him. He's a ghost. You need to keep both eyes open. Within God, can never happen. Captain America The Winter Soldier untuk menempa saluran 481. Damn right. Terima kasih kerana anda masih menyaksikan program Sulong dengan Profesor Ulong dan juga Profesor Kamaluddin tentang dialog pemikir negara, dan ini episod pertama. Kali ini kita fokuskan kepada kemerdekaan dan kita masih membincangkan erti merdeka, tapi dalam aspek kepelbagaian itu Prof Ulong telah cantik memberikan kita 3
posisi berbeza dalam melihatnya itu, tapi bagaimana tentang perubahan yang semakin mendesak secara global yang juga membabitkan masyarakat negara kita. Dan kalau kita datang dari luar masuk ke dalam dan kini bergerak ke belakang melihat 57 tahun lalu, maksudnya begitu berbeza kepada pelbagai jenis kelompok komuniti, generasi dan sebagainya yang ada. Izinkan saya undur sedikit. Dalam konteks sejarah, sebenarnya saya baru membaca handset perdebatan Parlimen British 1945 hingga 1948. Pada saya itulah kunci dalam sejarah untuk kita memahami tentang nasib kita dan juga negara kita yang telah diperdebatkan dalam House of Commons dan juga House of Lords di Parlimen Inggeris. Lama dulu, lebih 57 tahun dulu. Dan intipati yang saya boleh rumuskan daripada perdebatan itu ialah mereka menghadapi dilema untuk membuat keputusan atau membuat dasar apakah bentuk kerajaan yang akan lahir di Tanah Melayu dan seterusnya di Malaysia selepas era penjajahan itu tamat. Iaitu sama ada nak mengikut acuan Malayan Union yang dikuatkuasakan pada 1 April 1946 hingga 1948 ataupun hendak mengikut acuan menerusi Perjanjian Persekutuan 1948. Sebenarnya kedua-dua acuan itu sudah dibuat. Malayan Union dikuatkuasakan 1946 hingga 1948. Tetapi kemudian didapati tak betul acuan tu. Formula tu tak betul. Ada banyak sebab. Kemudian ditukar kepada Perjanjian Persekutuan. Dan hasil daripada Perjanjian Persekutuan 1948 itu menjadi isi kepada Perlembagaan Persekutuan 1957 yang kita alami sekarang. Jadi nampaknya selepas kita mencapai kemerdekaan selama 57 tahun, Perlembagaan Persekutuan 1957 itu boleh dikatakan it's not bad. Menjamin kestabilan, keharmonian. Ada berlaku sedikit konflik di sana sini, itu adat lah. Tetapi pada umumnya perlembagaan itu berjaya. Saya suka Prof Kamarudin bawa ke situ kerana apa pun rakyat Malaysia, posisinya dan sebagainya, paksi dan sauhnya itu adalah perlembagaan. Betul. Tetapi setengah negara lain kita tahu ada diberikan pendahuluan untuk bagaimana roh perlembagaan itu harus dibaca. Contohnya ada preamble, ada pembuka. Tapi di Malaysia sedikit berbeza. Jadi walaupun itu sauhnya, saya boleh guna sauh tu di merata tempat. Saya nak gunakan di lautan Hindi ke, di lautan Cina Selatan ke. Interpretasi pada perlembagaan itu kini sekarang mungkin digunakan dalam bentuk yang dikaitkan dengan negatifnya kepelbagaian itu. Jadi pandangan Prof tentang perkara itu? Saya rasa kepelbagaian itu pada satu masa dulu dibincangkan dan memang itulah hasratnya, iaitu izinkan kepelbagaian itu wujud. Jangan dikuatkuasakan dasar asimilasi, tetapi difikirkan supaya integrasi terjadi. Tapi pada saya, walaupun ada niat ke arah integrasi tadi, tapi dari segi kejayaannya tidak begitu mencapai apa yang dihasratkan. Prof? Ada dua lagi peristiwa sejarah sebelum perlembagaan antara Perjanjian Persekutuan dan perlembagaan tahun 57, iaitu pertamanya, kita tahu bahawa Indonesia jatuh dari tangan penjajah melalui revolusi. Dalam waktu yang sama berlaku juga Huk Rebellion di Filipina, dan tidak lama kemudian jatuhnya, tumbangnya Perancis di Vietnam. Artinya kerajaan British tahu tak lama mereka boleh bertahan. Borrowed time. There is a ring of fire. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mencari satu jalan keluar yang aman. Apa mereka lakukan? Pada 1949 bulan Januari, mereka tubuhkan Communities Liaison Committee, CLC. Jadi Communities Liaison Committee ni diketuai, fungsinya ialah
seorang orang India, Turai Singham, seorang peguam, dan juga ahli-ahlinya termasuklah Datuk On mewakili ketua orang Melayu, Tan Chen Lock dan beberapa yang lain. Jadi kalau kita baca minit daripada Community Liaison Committee itu, tidak ada bezanya dengan perbincangan dalam Parlimen Malaysia sekarang. Okey. Perbincangannya lah mengenai, kalau aku bagi ni apa aku dapat, kalau saya bertolak ansur ini apa aku dapat. Jadi maknanya Community Liaison Committee itu telah mengasaskan satu bentuk kerangka bargaining and negotiation, rundingan dan tolak ansur. Jadi integrasi kita itu diletakkan dan diasaskan oleh bargaining dan negotiation ini. Ini yang saya katakan formula BNN, bukan formula BN. Nanti orang salah anggap. Formula BN orang kata saya menyokong barisan. Tapi sebenarnya formula BNN, iaitu bargaining and negotiation. Jadi itu dia yang kita kena jadi ukuran untuk menentukan integrasi itu berlaku atau tidak. Bila ada bargaining and negotiation, orang tak bersetuju 100% semua dan orang tidak menolak 100% semua. Itu sebabnya timbulnya apa yang saya katakan stable tension itu. Ketegangan yang stabil, iaitu ada bahagiannya orang bersetuju, ada bahagian orang tak bersetuju. Apa yang tak bersetuju? Kemudian datangnya golongan milenial, iaitu 20 kurun ke-21. Apa yang saya lihat, bukannya mereka tak bersetuju dan bersetuju. Mereka mempunyai satu teknologi baru untuk menyampaikan persetujuan dan tak persetujuan. Kalau dulu hanya melalui surat khabar, radio dan TV, sekarang is personalized. Kalau dulu kita tengok TV tu kita seorang je tengok TV, atau kalau di kampung satu TV 80 orang tengok. Tapi sekarang ni satu skrin satu orang. So jadi adalah interaksi antara individu langsung, seperti pemilihan Presiden Indonesia. One man, one vote for the President. So kita di Malaysia, one TV, one computer, one statement by one person. Itu sebabnya kita dapat kenyataan kecat peribadi. Jadi kita kena bezakan antara viral hate dengan criticism. Jadi saya nampak di Malaysia ni banyak viral hate daripada criticism. Kerana criticism tu mesti berasaskan hujah. Viral hate ni hanya kenyataan-kenyataan yang menyakitkan hati. Memang dari satu segi pandangan peribadilah, tapi kalau dulu pandangan peribadi itu kita simpan, itu di bawah konsep adab. Dan adat, ada adab dan ada adat, maka disimpan. Tapi sekarang dengan keterbukaan itu, habis semua dibuka. Jadi ini isunya. Jadi isunya bukan kemerdekaan sangat. Isunya ialah teknologi baru telah membolehkan satu bentuk perbincangan yang kita tak dapat tahun 57. Tapi Prof, kalau saya ambil balik apa yang Prof kata tadi, iaitu kita mungkin dulu merdeka secara fizikal, tapi kita tidak bebas sebebasnya, ada darurat dan sebagainya. Dan tadi paksi macam emansipasi individu itu, iaitu hak asasi, human rights dan sebagainya. Kini dengan dicampurkan dengan keupayaan teknologi itu, itulah yang sedang dipraktikkan dalam konteks individu. Jadi bagaimana kita nak bawa dia dan masuk ke dalam purata masyarakat itu, dalam bargaining, dalam bertolak ansur itu. Kerana walaupun ia hanya suara, tapi kadang-kadang suara itu dia mempengaruhi persepsi, dan persepsi itu dibawa ke meja rundingan. Cuma satu yang bermasalah pada saya, kerana tidak ada siapa yang berani memberikan data siapa sebenarnya dan banyak mana pengaruhnya. Sampai hari ini saya belum percaya, boleh dipercayakan, bahawa benar-benar orang semua melihat ni, kecuali middle class yang berkemampuan. Sebabnya di luar bandar, mengapa pola pengundian luar bandar lain daripada apa yang berlaku di bandar? Jadi pola pengundian yang kita bincang banyak dalam awal ni dulu, ia menunjukkan bahawa mereka tidak melihat itu semua. Mereka melihat apa yang mereka lihat dari segi fizikal, pencapaian dan sebagainya. Jadi ini dia perbezaan yang harus kita ambil bahagian. Saya suka tentang apa yang kita capai dalam diskusi setakat ini, tapi saya nak bagi hangat sikit dalam erti kata, maknanya adakah selepas 57 tahun kita tidak mestinya dikotakkan segala kritikan dan juga perbincangan kita hanya dalam dimensi etnik misalnya. Kerana itu masih lagi rasanya mendominasi apa pun jangka suhu kepada setiap perbincangan, walaupun
dikatakan sebagai perbincangan ilmiah. Bila disebut saja dalam konteks dan baris itu, maka ia membawa garapan sensitiviti yang begitu tinggi. Tapi kalau dah lebih 57 tahun, kalau manusia pun dah sampai tahap pension itu, Prof. Jadi adakah kita sampai ke tahap itu di mana perbincangan kita boleh melampaui batasan-batasan itu kita diskusi selepas rehat ini. Rangkuman berita 5 berita mingguan terbaik. By introducing this GST on the first year, the government hopes to collect additional 3 billion. Malaysia bakal memiliki bank terbesar baru sekiranya rancangan 3 institusi kewangan Malaysia untuk bergabung mendapat kelulusan. Pemulihan ekonomi global akan membantu merangsang perdagangan terutama ekspor sehingga akhir tahun ini. Rangkuman berita 5 berita mingguan terbaik Business Awani Plus setiap Sabtu 6.30 petang di Astro Awani. Hantarlah gambar lain, bukalah tudung, cakap dekat dia, Allah tak izin. Nak tengok rambut saya lepas kahwin. Berapa banyak akak-akak yang macam itu. Mula-mula pakai tudung, lepas tu bukan tudung. Tujuan saya kahwin dengan awak, saya nak pimpin tangan awak masuk syurga. Kalau boleh kita berjalan beriringan masuk syurga. It was overwhelming in a good way. Once he was there in front of me, there was no reason for me to say no. He shows me different places and he made me discover new sensations. So we're just making a perfect team and he's the best companion. He makes my heart beat faster and stronger because of the deepness of their voice. Every day when I'm with him, I think that this is just perfect and he's just like an extension of me. It's pure happiness. Awani sentiasa memberi ruang kepada subject matter experts ataupun pakar-pakar dalam subjek-subjek, dan hari ini saya begitu berbangga kerana buat pertama kali kita berjaya memwujudkan satu program dinamakan Dialog Pemikir Negara, dan hanya ahli-ahli majlis profesor yang akan berada dalam program ini kerana kita mahu memberi ruang pada garapan pemikir untuk menentukan hala tuju dan isu-isu yang ada di negara kita. Hari ini kita bercakap tentang merdeka. Kini tadi saya berjanji untuk meningkatkan jangka suhu itu, dan selalunya jangka suhu di kalangan masyarakat yang kita boleh lihat adalah apabila diberikan domestic ending. Tetapi kerana saya juga memakai topi yang lain bila bercakap tentang pilihan raya dan sebagainya bersama dengan Prof Ulong, kadang-kadang saya lihat data daripada Institut Kajian Etnik, tak ada pun masyarakat di tempat-tempat tertentu kisahkan dalam konteks itu, bahasa biasa, tentang perkara-perkara yang kononnya sensitif ini. Jadi di mana kita, kepada Prof Kamarudin dan Prof Ulong, dalam selepas 57 tahun, adakah kita berjaya melampaui sensitiviti dan melihat pada hakiki? Saya? Ya, okey. Pada saya, ini ialah soal mindset, atau bahasa Melayu dia perunggu minda. Mindset tahun 50-an, 60-an, 70-an sekarang berbeza. Ya. Sekarang tahun 50-an tentu orang kata ada mindset nasionalisme, mindset anti-kolonial dan sebagainya. Tapi sekarang kita boleh kata mindset sekarang ialah pasca moden. Semuanya diberikan tempat. Dan juga saya juga dulu pernah mengatakan era ideologi lampau sudah tamat. Sekarang ada era ideologi baru yang bentuk dia baru dan membentuk mindset baru yang sukar nak diduga. Tapi semua orang mengatakan generasi muda, generasi Y ialah generasi yang tidak mahu terikat kepada mana-mana ideologi lama. Mereka ingin kebebasan berfikir dan mempunyai pendirian. Okey, betul. Tetapi pada saya ada satu lagi yang boleh menjadi asas kepada mindset generasi muda, iaitu soal universal value yang diguna pakai di seluruh dunia, yang mungkin juga relevan kepada masyarakat kita sekarang. Misalnya pada saya lah,
konsep yang sangat penting ialah keadilan semula jadi atau natural justice. Dalam kehidupan kita, daripada kanak-kanak sampailah orang yang sudah bertaraf warga emas, sentiasa bercakap tentang fair or not fair. Ya. Jadi soal itu sama ada dalam bidang politik demokrasi, dalam bidang eksekutif, dalam bidang kehakiman, pendidikan dan sebagainya, semua orang bercakap fair or not fair. Sebenarnya perkiraan ini lebih mudah sebab apa? Natural justice ialah satu penafsiran tentang adakah sesuatu dasar atau perbuatan itu kita boleh rasa sendiri adil atau tidak adil. Ini bukan soal undang-undang tetapi soal perasaan manusia. Jadi saya rasa sekarang kita kena memahami perasaan manusia sekarang, terutamanya perasaan generasi muda. Itu kunci dia. Pada saya sebenarnya angan-angan, saya masih lagi akan mengatakan apa yang saudara katakan itu angan-angan untuk berbincang di luar etnik. Kerana itu akan tetap menjadi angan-angan. Kerana apa? Pertamanya, dari segi struktur di negara ini, tiap-tiap 10 tahun kita ada banci. Saya tidak nampak bagaimana banci ini akan berubah dari segi kategori-kategori yang digunakan untuk mengkategorikan rakyat Malaysia, iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Jadi maknanya siapa yang bukan Cina, bukan India, bukan Melayu jadi lain-lain. Maka timbul masalah. Kalau di Sabah dan Sarawak nak memanggil diri mereka Sainu Kadazan, Sainu Iban, macam mana? Kita tak selesai masalah itu kerana kita anggap bahawa dari segi authority ini dia yang sesuai. Begitu juga pendaftaran parti-parti politik melalui Registrar of Society, mereka tidak merubah bahawa tidak boleh ada nama parti perkauman. Tidak ada. Tidak ada juga peraturan yang dikatakan tidak boleh dinamakan agama. Tapi ada parti Islam. UMNO. So jadi pada saya ada struktur, ini yang saya maksudkan dengan struktur, dan institusi yang mendukung struktur ini, iaitu Registrar of Society, pendaftar syarikat persatuan-persatuan mendukung ini. Jabatan statistik mendukung banci. EPU memerlukan daripada Jabatan Statistik nak buat rancangan 5 tahun. Jadi realiti kepemerintahan atau governance di Malaysia ini mesti terletak dalam framework ethnicity. Benci macam mana pun, tak suka macam mana pun, lulus Harvard atau lulus Universiti Malaysia Kelantan, the same mentality, ethnicity. Jadi itu dia yang berlaku dan dia akan terus berlaku sampai satu ketika kita tak mahu lagi menerima. Dan macam mana kita nak tolak? Kita harus tolak di Parlimen, cadangkan di Parlimen. Apa orang Parlimen kita buat? Dia tidak berbincang soal ini. Jadi pada saya, ahli Parlimen di Malaysia ini tidak akan membincangkan soal ini kerana dia akan memansuhkan legitimasi mereka sebagai itu pasti di mana mereka berdiri. Jadi kalau kita terus pula mengundi mereka ini, jadi kita akan yang meneruskan ini kita sendiri kerana kita undi mereka. Adakah itu satu lagi ketegangan dalam kestabilan itu kerana nanti jarak di Parlimen dengan jarak di luar semakin jauh? Itu memang dah kelihatan, tak payah lihat semakin jauh. Memang jauh. Tapi dalam demokrasi representatif, dia begitu. Kita wakilkan pada wakil rakyat. Sekali 5 tahun kita mengundi. Lepas tu dia boleh buat apa dia suka. Kita tak boleh kontrol dia. Walaupun dia kata ini saya berpaksikan permintaan rakyat. Tapi dia akan ambil lesen besar lah. Dia mempunyai lesen untuk menimbangkan sama ada dia bersetuju tidak dengan rakyat dan dia akan buat inilah fikiran saya yang terbaik untuk rakyat. Kita tahu kadang-kadang tak terbaik untuk rakyat. Jadi ada lapisan yang banyak ke arah mendismantle untuk merombak balik dan merongkai balik kerangka etnik di Malaysia. Bukan semudah itu. Jadi pada pandangan saya, orang ramai jadi akan berpandangan begini. Di peringkat authority defined, iaitu di peringkat yang ditentukan oleh wibawa yang besar, sama ada daripada Perdana Menteri sampailah ketua kampung, akan kekal dengan framework ini, etnik. Tetapi dalam hidup kita, in the everyday defined context, kita akan mendefinasi ikut apa kita suka. Di sini yang kita lihat jurang itu.
iaitu di mana saya orang Melayu, siapa nak larang saya nak makan makanan Cina? Okey. Orang Cina macam mana? Siapa nak larang dia masak nasi lemak dan menawarkan nasi lemak dekat restoran dia? Ya. Tapi itu kita lihat sebagai kepelbagaian yang memperkayakan. Tapi bila kita bincang soal Allah, dah jadi isu lain. Tidak kepelbagaian yang kita celebrate, tetapi kepelbagaian yang kita risaukan. Dan bila sebut satu Malaysia, kita momok-momokkan. Ini menarik pada saya. Kerana orang yang sama menjiwai ketiga-tiga ini. Dalam aspek antropologi, ke arah mana nanti kita pergi, Prof? Yang penting sekarang saya lihat, apakah everyday define itu boleh ditafsirkan dan menjadi undi. Akhirnya balik ke penentuan kuasa je. Mesti. Dia tak boleh. Kalau kita bercakap macam mana pun, banyak macam mana pun, tulislah blog panjang mana pun, kalau tidak boleh ditentukan oleh parameter perlembagaan tadi, itu yang Saudara Kamaluddin dulu sebagai yang membuat resolusi untuk Kongres kita tahun lalu, mencadangkan adanya preamble untuk perlembagaan Malaysia itu supaya menjadi payung, seperti yang saya sudah sebut tadi. Jadi isunya sekarang ialah bagaimana perasaan everyday define ini hendak dikendalikan oleh kerajaan. Ini yang isu, cabaran yang paling besar sekali dalam kemerdekaan. Cabaran itu. Terima kasih. Datuk Samsul kata preamble Kongres Profesor Negara tahun lalu menyentuh soal penyatu paduan nasional. Ya. Dan salah satu yang kita bincangkan ialah bagaimana kita hendak meletakkan satu pembukaan kepada perlembagaan kita. Sebab perlembagaan kita tidak mempunyai mukadimah. Jadi kita tidak tahu ke arah manakah perlembagaan akan membawa kita. Sebab tidak ada panduan dari segi prinsip, dari segi konsep dan sebagainya. Itu sebab dulu saya cadangkan kita baca perlembagaan Afrika Selatan. Okay. Walaupun mereka begitu lama duduk di dalam dasar apartheid yang tidak adil, tetapi kemudian mereka dengan perlembagaan baru, dengan mukadimah yang cukup kuat dalam perlembagaan itu, mereka cuba menyusun semula kehidupan sosioekonomi dan masyarakat mereka. Saya rasa itu pun sama. Kita masih lagi dalam proses penyusunan semula masyarakat. Dia jangan lupa, betul, kuasa Inggeris berkuasa selama 77 tahun. Dan pada masa itu Melayu berada sekadar di pinggiran, dan golongan tauke dan golongan pemodal Inggeris menguasai segala industri. Kemudian golongan pekerja ladang dan pekerja lombong Cina juga merupakan golongan yang susah pada masa itu. Kemudian bila kita merdeka dengan perlembagaan yang ada, kerajaan cuba menyusun semula melalui sistem pendidikan, melalui dasar ekonomi baru dan sebagainya. Saya sendiri merasakan dasar ekonomi baru itu sangat berjaya menyusun, mengubah taraf hidup masyarakat Melayu. Tetapi taraf hidup komuniti lain, termasuk komuniti pendalaman di Sabah dan Sarawak, komuniti Cina dan India di luar daripada mainstream economic life, bottom 40 lah, tertinggal, the bottom 40. Jadi sekarang isu dia ialah apakah dia keadilan semula jadi yang boleh dilaksanakan untuk mereka. Saya pergi ke Kuching baru-baru ini berbincang, Datuk Samsul pun ada. Orang-orang Dayak di Sarawak tidak mahu sistem meritokrasi. Pada mereka, sistem meritokrasi menjadikan mereka mangsa kepada persaingan yang tidak adil. Mereka mahukan kota sistem kota yang memberikan peruntukan yang adil dan sama dan kepada jelas semua dan jelas. Pada saya, ini sekarang kita kena fikirkan dasar kita. Adakah meritokrasi sepenuhnya ataupun macam mana? Kita kena fikir balik. Itu yang saya nak bawa pergi dahulu ke rehat yang seterusnya, tapi apabila kembali, saya suka perbincangan ini dah masuk menyeberangi lautan pergi ke Borneo. Kerana kita bercakap tentang 31 Ogos, tapi 16 September itu juga begitu penting sekali. Dan saya sentiasa berjanji kepada rakyat dan masyarakat di Sabah dan Sarawak bahawa mereka memang tidak
alternatif. Mereka akan sentiasa perlu difikirkan bersama. Jadi bagaimana kita nak fikirkan bersama dalam konteks 31 Ogos dan 16 September pada masa yang sama menzahirkan erti kemerdekaan itu, kerana definisi takrif Malaya tu tadi yang Prof Kamarudin sebut tu, di Malaysia sebelah sini saya jarang dengar, tapi apabila kita pergi ke Sabah Sarawak, mereka mengatakan kita orang Malaya dan mereka orang Sabah dan Sarawak. Jadi nak bawa kepada kesepaduan yang diertikan, selalu dibincangkan itu, dan bagaimana cara nak zahirkan itu, kita bincangkan selepas ini. Macam mana abang nak nampakkan pada orang, okey macam ni sebenarnya tipe yang sebenar. F1 School ni dia sebenarnya model yang dia dah bentuk dalam komputer, dia akan applykan, jadikan model sebenar. Once dah design, mana dapatkan CNC machine untuk potong reka bentuk seperti yang dekat depan sekarang ni? Dalam teater ni penekanan disiplin paling penting, itu yang paling utama. And then value hati dia. Dia punya excitement, semangat tu lain macam. Baru kita dapat kerjasama dia yang sangat baik lah. You Wartawan setiap Ahad 3.30 petang. Hilang. Boleh aku pinjam anak kau jadi penyanyi orkes aku? Orkes kau belum cukup bagus untuk anak aku. Satu hari nanti aku akan jadi penyanyi terkenal. Aku akan jadikan kau seorang bintang. I bawa dia pergi satu tempat spesial. Mak nak kahwin. Dengan siapa? Apa yang ayah ada kalau ayah tak menyanyi? Tak akan ada perempuan lain selepas you, Sally. Saloma mencuri guruh dan pandang kasih di Astro First Exclusive untuk menempah filem terkini saluran 480. Hi, my name's Adam Carruthers and I want to extend a warm invite to join us on Gadget Nation. We have all the latest tech news that you need to know about to keep yourself knowledgeable about what's happening out there. The Nokia panel, the screen itself does a fantastic job. The blacks look very black. Hey guys, my name's Zach and I'm a host here on Gadget Nation and I'm all about apps and games. So if you want to see all that goody goodness, be sure to tune in to Gadget Nation. Every Sunday at 9:30 p.m. Gadget Nation. Ini adalah dialog pemikir negara. Ada dua pemikir negara bersama dengan saya hari ini. Saya teruskan perbincangan tentang erti kemerdekaan ini. Dan saya dah lompat beberapa topik yang kita, subtopik yang kita nak bincangkan. Tetapi saya nak rangkumkan terus kepada komponen Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung itu. Sebenarnya dalam erti kata saya sendiri, saya tak pernah memikirkan bahawa ini Semenanjung, ini Sabah dan Sarawak. Kerana rakan, sama ada institusi dan sebagainya, kita sentiasa bertemu. Mungkin perlis terus dengan Sabah. Tak semestinya hanya konteks Semenanjung baru berjumpa Sabah, Sarawak. Tetapi kadang-kala dalam erti kemerdekaan, sensitiviti dan sebagainya membawa kita kepada pembahagian itu, memandang daripada sebelah Sabah dan Sarawak bahawa ini Malaya ataupun Semenanjung Tanah Melayu dan sebagainya, ini Sabah dan Sarawak. Selepas 57 tahun, bagaimana boleh kita baiki ini ke tahap yang lebih bagus, Prof. Kamarudin? Saya fikir Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada asasnya ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ya. Hanya bila Malaysia ditubuhkan, dibuat pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu untuk dijadikan Perlembagaan Malaysia. Jadi ditambah orang Melayu sekarang ditambah dan Bumiputera mana-mana negeri Sabah dan Sarawak. Gitu ya. Jadi pada saya menyambut kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan 1957 itu selari dengan kewujudan Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu asas dia. Dan kemudian 16 September, hari pembentukan Malaysia, kepada kita orang Semenanjung. Tapi kepada orang di Sabah dan Sarawak itu ialah hari kemerdekaan mereka. Sebab mereka merdeka melalui menjadi anggota Persekutuan Malaysia. Jadi alhamdulillah sekarang kita menyambut kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan 16 September. Saya rasa itu satu keputusan yang sangat baik. Prof. Long? Saya melihat begini, dalam perdebatan mengenai meritokrasi etnik ini, sebenarnya adalah satu perdebatan yang lama dalam teori sosiologi, iaitu class versus ethnicity. Jadi ini banyak orang jadi profesor kerana ini. Membincangkan tentang perbezaan antara adakah kelas
itu orang di pangkat kaya, miskin, sederhana, lebih penting melihat di Malaysia ini atau kita nak melihat dari segi Melayu, India, Cina. Ini perdebatannya. Kerana kita dapati di kalangan Melayu itu ada yang upper class, ada yang kelas menengah, ada kelas bawahan. India pun begitu. Jadi soalnya agihan kekayaan tu adakah adil antara kelas dan antara etnik. Ini dia yang menjadi sukar dalam pertimbangan kita. Bukan hanya dalam pertimbangan agihan tapi dalam pertimbangan perbincangan. Kerana suara kelas menengah orang Melayu lain dengan kelas menengah orang Cina mungkin. Ini isu ni akan menjadi lebih besar bila kita dapati bahawa makin ramai masuk ke dalam kelas menengah seperti di Indonesia sekarang. Ratus ribuan menjadi kelas menengah. Kita tak pernah fikir bahawa ini akan berlaku di Indonesia, dia berlaku. Begitu juga di Malaysia. Jadi kita mesti lihat melalui refleksi itu, melihat apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak itu kita lihat juga dari segi kelas dan etnisiti. Dari segi etnisiti, perlembagaan Malaysia yang berasaskan Perlembagaan Melaya atau Persekutuan Tanah Melayu adalah berasaskan etnisiti, bukan berasaskan kelas. Ianya mengagihkan etnik, kumpulan-kumpulan ini. Dia tak ada kata dalam perlembagaan, tak ada kata satu dan sekali pun mengenai orang kelas atasan, kelas bawahan, kelas menengah, tak ada. Jadi perlembagaan Malaysia ialah perlembagaan bersifat merangkai integrasi etnik. Itu yang Perdana Menteri pernah nyatakan, ya. Merangkai menjadi kerangka. Jadi bila berlaku penubuhan Malaysia itu ialah merangkai etnik-etnik baru dari Sabah dan Sarawak. Tapi tidak bererti tidak ada kelas. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang kelas menengah, tak ada. Jadi antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung ini sudah timbul pergelutan kelas itu. Karena saya dapati orang kelas bawahan yang boleh dikenal mengikut identiti etniknya di Sabah dan Sarawak merasa tidak puas hati. Jadi kalau dalam tempoh selepas 40 tahun kita boleh kurangkan 50% kemiskinan menjadi 1.7, dalam 1.7 itu sebahagian besarnya di Sabah dan Sarawak. Jadi isunya tidak lagi etnik, isunya ialah kelas. Siapa dia yang miskin tadi? Miskin tegar ini. Itu orang kelas bawahan yang secara kebetulan dari mungkin orang Dayak, mungkin beberapa kelompok lain di Sabah dan Sarawak. Jadi isunya sekarang, yang tak puas hati ni siapa? Siapa yang jadi champion kepada orang tak puas hati ni? Jadi mereka yang jadi champion akan menyalahkan cara kemasukan di Malaysia ini. Tapi kita tahu bahawa kemasukan Sarawak dan Sabah di Malaysia ini memang contested. Kita tahu ada bawa mahkamah, ada timbulnya Badan Pergerakan Free Sabah, Free Sarawak, kebebasan dan sebagainya, Liberation Front, ini biasa. Dan saya dapati ini menarik kerana kita dapati kalau ikut kadar buta huruf di Semenanjung, kadar buta huruf semasa kemerdekaan 31 Ogos itu ialah dalam 48%. 16 September di Sabah dan Sarawak kadar buta huruf rendah lagi pada itu. Jadi maknanya literasi politik, kalau literasi biasa tidak ada, macam mana nak kita dapat literasi politik? Itu sebabnya ahli-ahli politik boleh memperkotak-katikkan rakyat umum ni yang sekarang sudah anak-anak mereka dah pandai, anak-anak mereka dah sedar dan bertanya. Itu yang dapat saya lihat. Kita pergi ke rehat yang mungkin terakhir, tapi apabila kembali nanti, saya nak mengenal garapan yang berlaku di demokrasi dan negara-negara yang lebih lama merdeka misalnya. Dan dulu kita melihat ke Eropah, ke Amerika Utara misalnya. Tapi kalau kita lihat sekarang di United Kingdom juga ada gerakan pemisahan untuk Scotland misalnya. Tapi ini yang dikatakan jauh lebih matang politik mereka, pemikiran mereka berbanding kita. Mungkin profesor-profesor mereka lebih banyak dan lebih lama fikir tentang perkara ini. Tapi itu tidak bermakna kematangan itu ada pada masyarakat mereka dalam konteks-konteks tertentu. Dan kalau kita lihat politik di Kesatuan Eropah juga, calon-calon daripada parti-parti berhaluan kanan politik yang macam Geert Wilders dulu yang membakar Al-Quran dan sebagainya, mereka mendapat tempat yang banyak dalam Parlimen Kesatuan Eropah, EU Parlimen. Jadi tidak bermakna perjuangan kelas itu untuk bangkit mendapat kualiti hidup yang lebih tinggi itu boleh juga memastikan
dan jaminan kepada kesepaduan dalam konteks itu. Kerana sekarang kadang-kadang apabila kalau kita permudahkan ataupun simplify sesuatu perdebatan itu, maka seolah-olah kalau kualiti hidup tu diagihkan dengan bagus kepada semua orang, maka kita akan mencapai satu tahap lebih bagus. Tapi kalau kita lihat contoh yang ada di depan mata seluruh dunia, itu tidak semestinya. Malah mereka yang mempunyai lebih itulah yang mengatakan bahawa kita harus pisahkan mereka yang datang ke negara kita selepas Perang Dunia Kedua kerana mereka adalah golongan migran misalnya. Jadi bagaimana mereka yang keluar universiti mempunyai kualiti hidup pendapatan tinggi ini juga tidak semestinya akan berfikiran dalam konteks kesepaduan nasional. Itu saya nak bincangkan selepas ini, kerana mungkin ia boleh membawa pengertian lebih dalam di sebalik menaikkan bendera dan sebagainya dalam menghayati 57 tahun merdeka selepas ini. Pastinya mereka hadir memberikan penghormatan terakhir. Baru satu negeri rebut kuasa. Masalah peningkatan kos sara hidup masih jadi tumpuan bajet 2015. Kita nak Felda menjadi komuniti yang berjaya. Astro melalui Astro Production Sdn Bhd APSB dan Iskandar Malaysia Studio Sdn Bhd mencapai persetujuan berkolaborasi dalam perkhidmatan penerbitan bertaraf dunia. Serulah sangat pada anak-anak kat luar tu. Hargailah mak anda. Ya, ini abah lah. Ni yang punya kerja ni, punya angkara dengan anak-anak. Bukan kata orang dalam rumah ni tak hargai. Rasa terkejut tu sebab apa? Sebab prank tu kan. Lah terujanya. Ambil kau. Kita ni kerja rumah dah bertahun-tahun. Tak ada allowance pun. Maid pun ada gaji kan. Istimewanya Umi rasa hari ni. Terima kasih. Menghayati erti kemerdekaan selepas 57 tahun dalam konteks, kalaupun kita agihkan semua perbezaan kelas itu menjadi hampir sama rata, ramai orang mendapat habuan masing-masing kualiti hidup tinggi, tetapi contoh yang sudah ada di negara-negara maju itu tidak semestinya membawa dan merapatkan kesepaduan dalam masyarakat. Prof. Ulung. Sebenarnya, seperti yang kita sebut awal, kemerdekaan itu memberikan DNA kepada sebuah masyarakat, sebuah negara. Kita tahu bahawa negara seperti Malaysia ni dibina daripada penjajahan yang memecah-mecah belahkan dan yang memisah-misahkan. Jadi tanggungjawab selepas merdeka ialah untuk kalau di Malaysia ini ialah mencari jalan untuk membolehkan pemecahan-pemecahan ini tidak berlaku berpecah. Itu yang paling mudah yang saya dapat lihat. Jadi tanggungjawab di Eropah bukannya perpecahan. Tanggungjawab di Eropah seperti di England ialah untuk mengangkat lagi kedudukan mereka dengan lebih tinggi. Jadi perbezaan antara Eropah dengan Asia itu jelas. Namun demikian, oleh kerana perang dingin di Eropah itu berlaku pemecahan dalam bentuk lain. Yang kita lihat sekarang, ideologi pemecahan ideologi di Ukraine yang melibatkan negara kita dengan secara tidak langsung. Apa yang berlaku? Tapi di Malaysia kita dapati perbezaan-perbezaan ini dapat ditangani kerana kita tidak ambitious untuk menjadi assimilist. Kita hanya mahu integrasi. Walau sukar macam mana pun, cabaran tu tetap ada. Rakyat Malaysia tidak akan berhenti to bargain and negotiate. Sebab tu Prof selalu memberikan contoh di kedai mamak. Saya yang paling besar di Malaysia ini ialah kemampuan rakyat Malaysia bukannya membuat economic innovation, tapi social innovation yang luar biasa, iaitu inovasi sosial. Tapi oleh kerana inovasi sosial ini tak dapat buat duit dan tidak masuk dalam akta inovasi, kerana yang membikinnya itu tidak memikirkan soal ini dan hanya memikirkan hal duit. Jadi saya nampak mereka tak lihat bahawa kedai mamak itu adalah satu platform inovasi sosial yang unik orang Malaysia. Ini yang kita lihat. Prof. Kamarudin. Saya nampak Amerika Syarikat mengambil masa lebih kurang 230 tahun untuk mencapai apa yang dipanggil the American Dream. Kita 57 tahun. Saya rasa kita baru nak memikirkan tentang the Malaysian Dream. Kita belum lagi menggariskan plan tindakan kita itu
Mungkin bermula dengan konsep satu Malaysia yang kita boleh bincangkan. Tapi saya fikir setiap pihak mesti mempunyai Malaysian Dream yang boleh dikongsi bersama oleh rakyat Malaysia. Itu harapan saya. Dalam konteks pemikiran pemikir-pemikir negara di Majlis Profesor, dalam konteks Malaysian Dream ni, impian untuk Malaysia ni bagaimana, Prof? Pada saya lah, pandangan peribadi saya, satu Malaysia itu mungkin memulakan the Malaysian Dream, tetapi perlu diperhalusi ke arah mana. Itu sebab kita kata sebelum kita boleh melaksanakan itu, perlembagaan kita harus mempunyai panduan kepada kita untuk melaksanakan langkah-langkah the Malaysian Dream tadi. Prof Ulung, sebelum kita mimpi Malaysian Dream, mimpi yang matang, bukannya mimpi yang romantis. Ya, melihat Malaysia di masa depan sebagai satu gambaran romantis, saya rasa itu sukar pada saya. Tapi melihatnya dengan satu pandangan dan mimpi yang matang, itu yang sangat perlu. Jadi suara-suara yang nampak macam ribut persepsinya itu tidak perlu dirisaukan kerana asas dan akarnya itu masih teguh. Ya. Dan itulah Itu formula yang Malaysia, penting. integrasi itu. Ya. Terima kasih banyak kepada Prof Ulung, terima kasih banyak kepada Prof Kamarudin. Ini hanyalah bicara pembuka untuk dialog pemikir negara. Ada pelbagai lagi topik yang saya rasa lebih sukar untuk dikenalikan sebagai seorang pengacara. Itu saya janjikan. Ada pelbagai senarai sudah diberikan oleh Prof Kamarudin dan rakan-rakan di Majlis Profesor Negara. Sekali lagi saya mewakili rakyat untuk mengucapkan terima kasih kepada pemikir-pemikir negara yang kita jarang nampak, kerana seperti kata Prof Ulung, tidak dinilaikan secara wang sumbangan mereka itu secara langsung, tapi sebenarnya saya boleh rasakan dalam dialog tentang kepimpinan pendapat dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Majlis Profesor Negara yang membolehkan dialog pemikir negara ini dirakamkan di Astro Awani, dan insya-Allah hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada. Kita akan membawa suara itu untuk terus kita fikirkan secara intelektual, secara ilmiah, bersandarkan kepada kajian dan pendidikan terhadap apa jua isu yang timbul di negara kita dan sekelilingnya. Jumpa lagi dalam episod dialog pemikir negara yang lain, insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak.